Allah, 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 Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini dapat lagi kita bersama-sama bagi menyambung pengajian kita daripada subjek Sirah An-Nabawiyah, iaitu daripada kitab An-Nurul Uyun fi Talkhis Siratil Amin Al-Ma'mun karya Al-Imam Ibn Sayyidin Nas radhiyallahu ta'ala anhu, wafat pada tahun 734 Hijrah. Dan kita masih lagi pada membicarakan berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan insya-Allah kita berhenti, insya-Allah kita sambung bacaan kita pada muka surat 45. Baik, jom kita sambung bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sentiasa memelihara jiran, memuliakan tetamu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum dan bermanis muka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan jiran, semua kita tahu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini fil jiran, maka bersentiasalah Jibril alaihi salam memberi nasihat kepada aku supaya berbuat baik dengan jiran, sehinggalah aku merasa bahawa dia akan mewarisi hartaku. Nak kata apa? Hatta zanantu annahu sayuwarrisuh. Maknanya nak kata baik sungguh mesti hubungan kita dengan jiran adalah apa? Adalah sehingga seakan-akan jiran tu akan mewarisi harta kita, subhanallah. Ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, Nabi kata apa? La yu'min, wallahi la yu'min. Tak beriman seorang itu. Siapa dia? Alladzina jaruhu la yu'min bawa'iqahu. Maknanya orang yang mana jiran sentiasa takut kepada dia atau benci kepada dia kerana kejahatan dia, maka itulah disebut oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang tak beriman. Tak beriman itu maknanya tak sempurna. Sangat-sangat cacat iman dia. Itu dia. Itu penting. Kita apa? Kita menjaga tetangga. Maka Rasulullah SAW ni dilihat adalah orang yang terdahulu. Pertama sekali menzahirkan tingkah laku, akhlak, iaitu menjaga jiran tetangga. Memuliakan tetamu. Atau Rasulullah SAW, seperti mana yang dilakukan oleh para anbiya alaihi wassalam sebelum ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana faja'a bi'ajlin samin, dia bawa seekor kambing yang gemuk dihidangkan kepada tetamu. Nak kata apa?
pemurahnya depa, muliakannya depa, itu para anbiya terutamanya Rasulullah SAW terhadap tetamu. Dan baginda SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum. Ini Rasulullah SAW. Kita bila tengok senyuman Rasulullah, akan apa? Akan tenang hati kita. Berbunga hati kita. Senang nak rapat dengan. Tapi kalau muka-muka masam, dia ni, ngajak pun tak nak senyum pun. Maka payah orang dekat. Lepas tu orang kata lah, ustaz tu tak mau. Pergi kat mana? Pergi kat arti-arti lagi syok lagi, kita kata sempoi. Ustaz tak mau. Tapi kita kata, senyum ni adalah apa? Adalah kita panggil benda yang dapat merapatkan hubungan kita dengan orang yang lain. Bermanis muka sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berlalu suatu waktu sekalipun pada amalan yang bukan untuk Allah pada pekerjaan yang mesti dilakukan. Maknanya apa? Tak ada satu masa pun benda-benda yang sia-sia dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda sia-sia Nabi tak buat. Bahkan semua yang Nabi buat adalah suatu kewajipan. Dan tidaklah baginda diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan baginda akan memilih perkara yang termudah dari keduanya. Maknanya daripada ajaran-ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilih yang paling mudah untuk diberikan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kalaulah nak diwajibkan sesuatu ataupun tidak diwajibkan, Nabi minta supaya tidak diwajibkan kepada apa? Umat baginda, kerana kasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda. Melainkan jika ia dapat membawa kepada memutuskan silaturahim, kecuali kemudahan yang diberi itu membawa mudarat. Macam contoh apa? Memutuskan silaturahim, maka baginda adalah orang yang paling jauh dalam melakukannya. Rasulullah SAW takkan buat benda-benda yang sedemikian. Baik, lebih kat situ. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaiki capalnya serta menjahit bajunya sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi buat kerja rumah, bantu, suami-suami bantu isteri. Ya. Baginda menaiki kuda, baral, keldai dan memboncengkan di belakangnya hambanya dan selainnya. Maknanya kenderaan-kenderaan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggangi, ada yang paling mahal, ada yang paling murah. Nabi tak kira. Pakai yang mana ada. Pakai yang mana apa? Pakai yang mana ada. Baik. Baik. Pakai yang mana apa? Pakai yang mana ada. Itu Rasulullah SAW. Dan tawaduknya baginda Nabi SAW memboncengkan orang di belakangnya. Disebutkan oleh ulama hadis, orang yang pernah membonceng di belakang Nabi SAW lebih kurang 11 orang. Itu orang yang sangat-sangat beruntung. Terutamanya orang-orang muda lah. Orang-orang ringan. Kalau orang-orang badan berat tak boleh naya lah. Diboncengkan ke atas binatang orang yang berat-berat. Nabi SAW boncengkan beberapa orang di belakang baginda Nabi SAW. Antaranya adalah Fadl. Fadl bin Abbas, pupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Muaz, muda lagi pada ketika itu. Dan ramai lagi yang kita sebutkan tadi daripada orang yang sempat diberi rezeki oleh Allah Taala untuk membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda mengusap muka kuda baginda dengan hujung baju baginda dan dengan hujung baju baginda. Maknanya apa? Baginda rahmat pada binatang, usap binatang, jaga sungguh. Bukan baby mampu pergi kat dia. Itu sikap orang pemalas, sikap orang yang tidak ada kesian pada binatang. Baginda Nabi SAW menyukai sifat positif dan membenci sikap negatif dan juga tahyul. Nabi suka positif. Sebab tu diberikan nama seorang tu dengan nama-nama yang baik. Sebab apa? Suka kepada benda-benda positif. Ada seorang ni, dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menamakan anak dia Harb. Nama anak dia apa? Harb. Harb ni maknanya perang. Dia perang. Kata benda perang ni bukan benda elok ni. Maka Nabi SAW pun menamakan cucu baginda tadi dengan nama Al-Hasan. Kemudian datang anak yang kedua, Sayyidina Ali pun namakan anak dia balik Harb juga. Maka Nabi SAW namakan dia dengan Al-Husain. Hasan maknanya kebaikan besar, Husain kebaikan kecil. Ni senior, ni junior, itu maksud dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Suka ambil positif dan membenci sikap negatif dan tahyul. Sikap negatif ni orang kadang-kadang nampak gagak lalu atas kepala, ni bala ni kalau keluar rumah ni, tu sifat apa? Negatif dan tahyul. Padahal benda-benda berkenaan dengan bala ataupun tidak itu adalah berkaitan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diketahui benda demikian melainkan dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Boleh? Jadi ulama-ulama pesan, kita jangan duk kalut. Macam lah ni viral lah itu, kata orang duk kalut, ni tahun ni tahun jahat lah, tak elok lah, habis lah rosak segala pekerjaan kita, nak buat pekerjaan apa pun tak guna, habis tak jadi. Macam tu. Sikap apa? Sikap negatif. Kerana kena dengan nombor ekor tak kena. Itu dia panggil khayalan, khurafat dan juga negatif. Maka sepatutnya kita ni nak tahu musibah tak musibah tu, jangan kita duk pergi jali nyujum, mengarut-mengarut tahu benda yang tak sepatutnya, jangan macam tu. Patutnya kita pergi mana? Kita pergi kepada melakukan amal pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menolak musibah. Itu dia. Itu. Apa dia? Banyak bersedekah, boleh? Macam kita ni, bagi sikit sumbangan kepada pihak jamiah. Jamiah dakwah, mereka terlibat dalam dakwah, terlibat dalam kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, kita banyak melakukan solat, banyak berzikir, banyak berdoa pada Allah Taala, maka kesemua amalan-amalan itu menolak daripada apa? Menolak daripada musibah. Kalau memang contoh mesti Allah Taala tentukan musibah, pasti Allah Taala beri kemudahan pada diri kita, bagi kesabaran pada diri kita untuk menghadapi musibah tersebut. Boleh? Itu yang apa? Yang disebutkan oleh para ulama. Kiranya contohlah, kita duk naik motor, tayar pancit, ni musibah, tayar pancit tengah jalan tu. Musibah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan. Pancit tayar dekat mana? Dekat tepi sebelah saja daripada kedai tayar. Subhanallah. Itu dia panggil kemudahan yang Allah Taala bagi. Kerana apa? Barakah kita melakukan amal. Barakah kita berdoa pada Allah Ta'ala. Merintih pada Allah Ta'ala bahawa kita ni maha serba-serba lemah. Boleh? Waalaikumsalam. Puan Nurul. Ahlan. Siapa lagi hadir dengan saya pada pagi tengah hari ni? Ada siapa hadir ke? Siapa hadir? Tolong komen. Nak tanya soalan ke apa? Mai tolong tulis komen dekat sebelah tu. Tahu siapa dia hadir daripada mana? Live daripada mana? Boleh, itu dia panggil sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Baik. Okey, kemudian kata Tuan Guru radhiyallahu taala anhu, jika baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan suatu yang disukainya, baginda akan berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita. Kalau dapat alhamdulillah nikmat, kita sebut apa? Alhamdulillah. Kalau dapat benda musibah pun alhamdulillah juga. Kesemua ni adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dan jika didatangi dengan sesuatu yang dibencinya, baginda akan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa Nabi ajak hak baik pun alhamdulillah, hak jahat pun alhamdulillah? Sebab apa? Pertama, supaya nak menguatkan akidah kita ke semua itu baik buruk pada siapa segalanya? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita ni tak ada apa. Gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita zikir-zikir keramat ni. Zikir-zikir penting ini. Menguatkan kita, akidah kita untuk sentiasa kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Ustaz, apa faedah bila kita sebut musibah pun sebut alhamdulillah juga? Puji pada Allah Ta'ala juga. Kenapa sebut alhamdulillah? Kenapa tak sebut adoi? Kenapa alhamdulillah? Puji Allah Ta'ala juga. Macam musibah tu nikmat je Ustaz. Kita kata iyalah. Hakikatnya musibah-musibah yang Allah Ta'ala bagi pada hambanya, dia lebih tahu apa yang sepatutnya, yang sesuai ada pada hamba dia tadi. Itu penting tu. Iaitu dia tahu apa? Asas. Dia tahu.
Maha Allah Ta'ala yang tahu. Macam cerita, tuan-tuan bisa baca surah Kahfi betul tak? Surah Kahfi macam mana Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam tu pecahkan sampan. Kita bagi tebuk sampan seorang apa? Tukang kemudi ni. Lepas tu Nabi Musa, apa ni kerja tak elok ni. Kesian kat dia tu. Kata yang tu. Rupanya tak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui lebih baik. Sebab tu dia mengarahkan Nabi Khidir memperlakukan apa yang dia perlakukan. Boleh? Nabi Khidir kata apa? Kalau tak tebuk kapal ni kat depan tu, sampai kat belah hujung tu, tebing tu, ada raja yang jahat. Yang dia akan rampas semua kapal-kapal hok elok. Disebabkan kapal ni ada tebuk, ada tampai, maka maka raja tak ambil. Selamat kapal. Subhanallah. Rupanya apa yang berlaku tu Allah Ta'ala susun adalah semua yang terbaik bagi hamba-hamba dia. Subhanallah. Itu dipanggil kuasa dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, yang maha luas. Kita yang tak tahu. Lepas tu kita nampak macam Allah buat pancik motor ni. Rupanya kalau kita tak pancik motor, kita pergi depan sikit, lori langgar. Tu dia. Mana tahu. Boleh faham tak kat situ? Itu dipanggil benda-benda yang disebutkan para ulama, kenapa kita diajar dalam semua keadaan ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang disebutkan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dapat baik. Kalau dapat tak elok, alhamdulillah ala kulli hal pun sebut macam tu juga. Sebab tu saya sebut pada ni tuan-tuan dan juga perempuan berkenaan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kena lazimi sentiasa. Pagi petang kena baca. Kira-kira kalau boleh 1000 kali ke subhanallah alhamdulillah, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tingkatkan iman dia, akan hapuskan was-was dalam diri dia. Itu disebutkan oleh tutup guru kami daripada amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Minta share kepada kawan-kawan, kawan-kawan share, kemudian tag kawan-kawan yang hadiri bersama majlis ni, moga-moga pakat-pakat kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis kat situ. Kemudian akhlak Rasulullah SAW lagi, tak kala diangkat makanan yang dihidangkan di hadapannya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berkata, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa awana wa ja'alana muslimin. Ini doa awal lepas makan. Bila habis dihidangkan makanan, Nabi doa tu, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa awana wa ja'alana muslimin. Dek, kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, kita kalau makan seorang tak apalah, ramai makan tu, habis makanan orang angkat, kita baca doa. Tapi kalau kita duduk dengan ramai-ramai, jangan lepas habis kita makan kita terus baca doa, kawan-kawan habis tak habis makan lagi. Naya lagi kat depa nak makan, kita alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa awana wa ja'alana muslimin. Naya malu kat depa. Boleh faham? Jadi kena apa? Sama-sama berjemaah. Bila main makan mula jemaah, habis makan pun berjemaah. Boleh? Habis kat situ. Kebanyakan duduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghadap ke arah kiblat. Dan baginda sentiasa memperbanyakkan zikir, memanjangkan solat dan memendekkan khutbah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di mana? Di hari Jumaat. Baik. Nabi kalau khutbah pendek aja. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Gitu. Lepas khutbah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Pendek doa bagi khutbah tak lama. Tu dia tu style Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Solat Nabi panjang sikit. Panjangkan solat apa? Solat Jumaat. Faham tak? Habis kat situ. Tu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak berbanyakkan amalan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baginda akan beristighfar pada Allah dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Nabi istighfar 100 kali. Itu akhlak Rasulullah. Maknanya kena banyak berzikir, dan sebahagian daripada zikir yang perlu diamalkan sentiasa adalah istighfar. Berapa tu orang yang sebut ni? Pagi 100, petang 100 tu paling kurang. Kalau lagi banyak lagi bagus. Nah. Okay, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, akan didengari daripada dada baginda sallallahu alaihi wasallam suara seakan-akan air yang menggelegak kerana tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi solat, Nabi akan tersesak menangis. Kerana apa? Menghayati kerana menghayati bait-bait ayat Al-Quran Al-Karim, sehingga menangis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Puasa Isnin Khamis itu sunnah Rasulullah. Dan 3 hari setiap bulan dan hari Ashura. Dan amat sedikit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari Jumaat. Maknanya apa? Nabi sambung Khamis dengan Jumaat. Boleh 3 hari seminggu. Kebanyakan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlaku pada bulan Sya'ban, dan adalah baginda itu tidur matanya namun bukan hatinya, kerana sentiasa menunggu wahyu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak kala tidur akan bernafas kuat dari mulut baginda namun tidak berdengkur melalui hidung. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdengkur tapi tak tahu lah dengkur tu. Biasa. Macam tu. Bukan gitu tak. Yang tu tak apa elok lah nampak dia. Gitu. Rasulullah SAW semuanya dalam keadaan yang sempurna. Baginda SAW tak kala melihat dalam tidurnya sesuatu yang tidak disukai, baginda akan berkata, Huwallahu la syarikalah. Nabi kan baca doa tu. Kalau mimpi tak elok, Huwallahu la syarikalah. Macam tu. Kalau kita bersama lah, kita mimpi tak elok pun kita sebut Huwallahu la syarikalah, ataupun disebutkan kita ludah belah kiri 3 kali. Ludah isyarat. Begitu. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak kala mula berbaring di perbaringannya akan berkata, Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ini doa. Boleh? Ketika nak tidur. Doa ketika bangun tidur apa pula kata Tuan Guru? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa. Ya, baik. Habis berkenaan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Kita masuk seterusnya berkenaan dengan makanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan apa? Cara Nabi makan macam mana? Ni kita tengok. Nabi SAW tidak sesekali tidak akan makan dari sedekah. Baginda makan daripada hadiah pemberian orang dan akan membalasi pemberian mereka. Nabi tidak bermegah-megah pada makanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, Nabi tak makan sedekah. Sedekah ni apa maknanya? Zakat lah. Sedekah ni boleh? Zakat lah. Nabi tak makan. Kerana apa Nabi tak makan zakat? Iyalah. Kerana zakat ini adalah dipanggil kotoran daripada harta-harta orang lain. Maka Nabi SAW dan ahli keluarga baginda, Allah Ta'ala dah sucikan mereka daripada segala kotoran. Boleh? Baik. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW makan daripada hadiah-hadiah. Kalau orang bagi hadiah ni apa ni? Hadiah, Nabi makan. Ya. Dan akan membalasi pemberian orang. Kita ceritakan. Ada seorang wanita, budak wanita, orang ramai di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar makanan. Dia bermasak lebih, hantar makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nama apa tu? Ya miskinah alaihi sakinah. Nama apa perempuan tu? Lupa anak tu baca Syama'il Muhammadiyah tu. Baik. Wanita tu, mak dia pesan kata ni tolong dibagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sat. Hantar makanan ni sat. Tapi hantar. Jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Rasulullah tu, dia tengok first time sekali Rasulullah tu, dia tengok first time. Tengok Nabi Rasulullah daripada jauh, dia takut. Boleh? Itu satu hadis. Yang satu ketika yang lain dia jumpa Nabi SAW, dia bagi sebekah daripada kurma, sebakul daripada kurma, maka Nabi SAW penuhkan tangan budak perempuan itu dengan emas. Itu sebagai tanda pembalasan. Kita nampak macam tu ke? Subhanallah. Rasulullah SAW begitu cukup pemurah. Kita bagi makanan kat kawan baik kita bagi makanan kepada kita, kita bagi balik bekas tu Tupperware tu, 200 dalam tu. Berani? Tu dia tak ada sampai ke tahap tu. Rasulullah dah membalasi pemberian dengan sebaik-baik pembalasan. Nabi tak bermegah-megah pada makanan. Kalau kita ni tak mau nak KFC saja, nak McDonald saja, tak mau makan ayam goreng, ayam kunyit, tak mau, lekeh. Tu dia. Baginda pernah mengikatkan perut, baginda telah pernah mengikatkan batu di perut baginda yang mulia kerana menahan lapar. Sedangkan Allah telah mengurniakan kepada baginda kunci-kunci khazanah bumi. Namun baginda tidak menerimanya dan memilih untuk mendapat bahagian di akhirat. Subhanallah. Nabi ikat perut. Ikat perut ni apa ni? Nak bagi hilang sakit perut tu sebab lama tak makan. Kadang 3 hari tak makan, 4 hari tak makan. Subhanallah. Baik. Tapi peliknya kita tak isyawat lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berdoa. Ya Allah, jadikanlah bukit Uhud ni mah. Ya Allah, jadilah begitu begini. Kalau Nabi doa Allah Taala bagi tak bagi. Tapi nak kata apa di sini? Dunia ni bukan tempat untuk kita berseronok. Bahkan dunia adalah tempat ujian. Tempat kita laksanakan amalan sebaik-baik sesempurnanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ni dia panggil gaya hidup yang dizahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Okey, baik. Sana. Okey, ada lagi ke duk dengar ni? Kata ada dah. Kerana cakap seorang ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik. Ayat yang seterusnya. Kata Tuan Guru radhiyallahu ta'ala, baginda pernah memakan roti berlaukkan cuka dan berkata, sebaik-baik cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Subhanallah. Ini kita kata dahsyat sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam kehidupan baginda sangat susah. Allahu akbar. Kita ni hidup kita senang macam mana pun, susah macam mana pun tak pernah terlepas daripada makan nasi. Nasi bilis telur tu. Sambil bilis telur tu kita paling miskin lah. Paling miskin sungguh lah tu. Bilis telur. Ataupun kita kata makan apa? Nasi ayam penyet. Nasi apa? Ayam rempah tu, nasi bajet tu. Tu kau paling miskin lah. Tapi ni Rasulullah SAW paling miskin Nabi ni macam mana keadaan? Makan kurma-kurma yang dah berbau, dah lapuk, dan kemudian makan roti yang berlaukkan cuka. Subhanallah. Itu dipanggil kepayahan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baginda juga memakan ayam. Nabi makan ayam. Memakan ayam dan hubara. Hubara ni apa dia? Hubara ni, burung padang pasir yang mirip seperti puyuh, lebih kurang. Dan baginda amat menyukai labu air dan bahagian paha kambing. Nabi suka labu ayam. Dan juga apa? Paha kambing. Paha kambing ni adalah bahagian kaki depan.
Itu makna zira'. Zira' ni makna paha kambing yang berada di kawasan apa dia? Depan, bukan belakang. Depan, bahagian depan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga memakan minyak zaitun. Minyak zaitun bagus untuk diamalkan dan melumukannya di rambut. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, makanlah minyak zaitun dan minyakkan rambut kalian dengannya kerana ia datang dari pohon yang diberkati. Kena jadikan minyak zaitun sebagai amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minyak dengan minyak zaitun janggut ni, rambut ni, boleh makan, masak dengan minyak zaitun, barakah. Kerana minyak zaitun ni ada kaitan rapat dengan apa? Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian disebutkan banyak kali dalam Al-Quran, maka insya-Allah taala memiliki khasiat yang begitu banyak, boleh untuk diamalkan oleh kita ni, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan makan menggunakan 3 jari. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan macam mana. Nabi akan makan menggunakan 3 jari baginda dan akan menjilatnya tak kala selesai. Nabi akan guna 3 jari. Tapi ikut jenis makanan lah. Kalau roti 3 jari dia tarik. Makan cicah tu semua. Habis kalau makan nasi makan 3 jari, macam mana nak ni? Sejam lah baru habis sepinggan. Boleh? Habis kalau 5. Boleh? Dia ikut makanan kata para ulama. Tidak ada masalah jika jenis makanan itu kita tambah jari yang keempat ataupun kita tambah 5 jari seperti keadaan kita makan nasi. Boleh? Baik. Dan dikatakan oleh para ulama makruh makan 2 jari begini. Ini makruh kerana ini dia panggil apa? Panggil setan. Ambil kuih, ambil jari. Macam orang kaya. Macam apa kita panggil? Macam apa? Orang-orang elit yang ambil jemput-jemput sikit, iaitu panggil syaitan, disebutkan oleh para ulama. Iaitu zahir menunjukkan keangkuhan dalam makanan. Baik, habis kat situ. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga memakan roti syair dengan tamar, tembikai, dengan kurma basah, timun, dengan rutab dan tamar, dengan keju atau mentega. Baginda juga amat menyukai madu dan halwa sallallahu alaihi wasallam. Roti Nabi kata roti diperbuat daripada syair. Itu roti barley lah. Diperbuat daripada apa? Barley. Barley ni roti dikasak sikit, tak lembut macam roti kita makan besok ni. Lauk apa dia roti tu? Lauk apa? Lauk kurma. Kurma buat jadi lauk. Kalau nak makan roti dia tawar kan. Kurma jadi lauk. Tembikai dengan kurma. Tembikai Nabi makan apa? Dengan kurma. Kemudian timun Nabi makan dengan apa? Rutab. Rutab ni maknanya kurma basah. Kemudian kurma Nabi makan dengan keju ataupun mentega. Benda tawak Nabi gabung dengan benda manis jadi sedap. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sungguh madu. Ni madu penting. Barakah khasiat. Insya-Allah taala jadikan juga insya-Allah amalan harian sikit. Sikit buat minum banyak tenaga kan. Tenaga lebih jangan bantai makan banyak sangat tu gula. Si manis pula tadi mampus. Dia kena apa? Ada kadaran-kadaran, ambil yang sesuai, sederhana. InsyaAllah memberi manfaat yang besar bagi tubuh badan. Ya. Baik. Tak kala minum, baginda akan duduk. Ya, Ibu Nurul. Sedap kan? Makan. Lepas ni kita ambil lah, cuba try aja. Ambil timun. Ambil apa? Kurma. Rasa macam mana? Style Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, tak kala minum, baginda akan duduk. Minum kena duduk ni adab ya. Terkadang berdiri. Nabi pun ada kala berdiri. Contohnya tempat tu kotor ke dan sebagainya ke. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bernafas di luar bekas sebanyak 3 kali. Nabi minum. Ni ada gelas kan? Sekarang ni gelas. Dia kata minum sekali, boleh 2 kali, lepas tu 3 kali, habiskan. Itu dia punya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memulakan bahagian kanannya terlebih dahulu apabila menjamu minuman atau meminum susu. Nabi apa-apa Nabi suka mula dengan kanan. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mula dengan kanan ni? Sebab tu dia beri sikap positif. Sikap apa? Sikap positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dengan kanan. Kenapa? Al-Quran Allah Ta'ala sebut siapa dia? Ashabul Yamin.
Ma ashabul yamin. Ashabul yamin tadi ashabul yamin. Orang kanan, maknanya orang yang masuk ke dalam syurga. Ya Allah Ta'ala, jadikanlah kami ni di kalangan ahli syurga. Ya Allah. Belah kanan. Maka benda baik-baik Nabi mulakan kanan kerana insya-Allah positif kita ni sebahagian daripada ahli syurga. Jadi Nabi makan dengan tangan kanan, jamu orang pun daripada sebelah kanan lu kan orang duduk berlengkong kan. Duduk apa? Dalam halaqah bulatan. Nak bagi minum susu sikit, bagi sebelah kanan tu, jangan bagi sebelah kiri, sebelah kanan tu. Maka itu dia panggil adab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi minum susu, susu kena minum, jangan lupa. Ustaz saya tak tahan lah ustaz susu. Dia tak tahan tu selalunya susu lembu. Tapi kalau susu kambing ni insya-Allah sesuai, tak ada sakit-sakit perut, tak ada perut kita meragam apa, insya-Allah. Susu kambing sangat-sangat sangat-sangat bagus. Dan Nabi SAW minum susu kambing dengan susu unta. Adakah? Ada siapa tahu adakah dijual susu kambing secara khusus di pasar-pasar raya secara banyaklah sikit kan. Selalunya ke sini saya beli daripada khas-khas kami di Perlis ni, beli tempat khas lah. Kami di tempat siap-siap lah susu kambing. Boleh? Kalau susu unta pun saya tak ada sini kan. Kebanyakan kita susu apa? Susu lembu. Sangat-sangat bagus dan bermanfaat untuk tubuh badan. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang diberikan kepadanya makanan, maka dia kena doa, dia kena baca doa ni. Apa dia? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Itu dia. Doa dia. Bila kalau siapa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia susu, maka dia doa ni. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Itu dia punya doa dia. Boleh? Dia boleh buat amalan insya-Allah Ta'ala. Baik, kemudian sabda Nabi SAW juga berkenaan dengan susu ni. Penting susu ni. Itu dia. Khasiat susu ni. Kata Nabi SAW, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghaira al-laban. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan tempat makanan dan minuman melainkan susu. Itu dia. Itu penting. Ada apa? Ada apa? Ada susu. 5720. Baik, habis kat situ. Habis berkenaan dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tu? Kata Tengku radhiyallahu taala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang diperbuat dari bulu biri-biri, menggunakan capal yang dibaiki dan tidak bermewah-mewah dengan pakaiannya. Asal Rasulullah SAW ni nak kata apa? Tak cerewet bab pakaian. Kita kena ingat, tak cerewet bab pakaian. Kiranya Nabi akan pakai pakaian yang diperbuat daripada bulu biri-biri ni, pakaian kasar lah. Bulu wool bahasa Inggeris panggil kan. Bulu biri-biri ni kasar sungguh. Habis Nabi SAW pakai tak cerewet. Mana ada pakai tu kaedah Rasulullah SAW. Boleh? Mana ada ambil, mana hak tak ada tak cari. Tu kaedah. Penting tak? Apa dia? Hak yang ada ambil, yang tak ada tak cari. Itu dia bagi makna zuhud daripada dunia. Hak ni kita tak ada tu, kita cari. Taingilah nak makan tu. Taingilah nak baju tu. Tak dapat baju ni, rasa sedih lah dan sebagainya. Tu tak dia apa lah. Boleh faham kat situ? Baik. Kemudian kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu, pakaian yang paling digemari baginda adalah al-hibarah. Baju yang diperbuat dari kapas dan memiliki lakaran dari jahitan. Yang diperbuat di Yaman, padanya warna merah dan putih. Itu baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda suka baju hibarah. Hibarah ni apa dia? Baju kira smart lah. Baju smart. Baju smart.
Diperbuat daripada kapas. Kapas ni bila kita sebut kapas sedap pakai. Kedai kulit sedap, lembut. Kalau pakai baju apa? Diperbuat daripada bulu biri-biri itu kasar. Ya. Baik. Baju Nabi SAW dikatakan warna merah dan juga putih, ada jalur-jalur. Jalur tu apa dia? Tuan-tuan bisa tengok tak? Jubah imam-imam Mekah ke apa kan? Kan dia ada macam kat collar dia tu ada, dia panggil apa? Sulaman jahitan. Itu yang dimaksudkan dengan lakar sulaman jahitan. Sulaman jahitan kat bawah. Nah, itu dipanggil maksud dia lakaran. Nabi SAW suka sebab elok, cantik. Nabi pakai ketika mana? Ketika majlis-majlis penting. Dan Nabi SAW pakai ketika bersama dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antara pakaian yang disukai baginda juga adalah qamis. Nabi suka qamis. Qamis itu seumpama jubah nipis yang dipakai orang Arab, kini diperbuat daripada kapas. Qamis ni apa? Kita terjemah dulu, orang terjemah kemeja, ada bukan kemeja. Qamis ini adalah kita kata jubah yang saya pakai ni. Jubah saya pakai ni sampai bawah. Bukan macam baju rehan apa tak, sampai bawah, sampai ke buku lali. Maka itu dipanggil sebagai qamis. Nabi SAW suka pakai. Tapi qamis Nabi SAW yang dipakaikan ini selalunya adalah lusuh, dan Nabi SAW hanya pakai ketika berada di rumah bersama dengan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tak kala memakai pakaian baru akan berkata doa pakai baju baru. Syukur nikmat Allah Taala. Allahumma lakal hamdu kama albastani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udzu bika min syarrihi wa min syarri ma suni'alah. Itu doa. Kena hafal baca. Baginda amat menyukai pakaian berwarna hijau. Nabi suka pakai warna hijau. Sebab apa? Pakaian hijau warna ahli syurga. Tu kena ingat tu. Siyabuhu khudr kan. Dia Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan ni, kita dah baca selalunya. Wasiyabahu khudrun wa istabraq. خضر واستبرق متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Pakaian orang syurga. Yang syurga. Apa dia? Khudrun, warna hijau. Moga Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Baik. Terkadang baginda sallallahu alaihi wasallam akan memakaikan pelikat dan tiada di atasnya selainnya. Maknanya Nabi pakai pelikat je. Tak pakai baju, tapi duduk di rumah lah, bukan duduk luar. Dan baginda SAW akan mengikat dua hujungnya pada dua bahunya. Macam mana tu? Kan Nabi SAW kan dulu bayangkan ihram panjang tu kan, lebar besar tu. Nabi selimpang, lepas tu ikat di mana? Di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, di belakang leher baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baginda akan memakai pada hari Jumaat baju berwarna merah dan akan melilitkan serban di kepala dan memakai cincin dari perak yang berukir Muhammad Rasulullah di kelingking kanannya dan terkadang di kirinya. Nabi hari Jumaat dia kata Nabi pakai baju merah kadang-kadang. Kebanyakannya memakai baju berwarna putih. Dan Nabi akan pakai serban. Serban ni kita tahulah kain yang dililit di atas kepala, di atas kepih. Tu. Dan memakai cincin. Serban ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata tak bukan sunnah, mengarut tak reti. Kemudian pakai cincin perak bagi orang lelaki boleh, dia cincin emas tak boleh. Cincin emas tak dibenarkan. Boleh? Baik. Dan diukirkan padanya itu Muhammad Rasulullah. Masyhur dikatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad di bawah, Rasul di atas, Allah di atas sekali. Itu dia punya lapisan tulisan tersebut. Di kelingking kanan, Nabi pakai di kelingking kanan. Dan kadang-kadang dipakaikan di kelingking kiri sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baginda sallallahu alaihi wasallam amat suka meletakkan wangian dan tidak menyukai bau busuk. Nabi suka pakai wangi-wangi tapi Nabi tak suka bau busuk. Ya.
Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala lazzati fin nisa' wa tib wa ja'ala qurrata aini fis salah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesenangan buatku pada wanita dan wangian dan menjadikan penyejuk mataku di dalam solat. Nabi suka pakai wangi-wangi. Ini sunnah juga. Jangan lupa orang lelaki ni untuk pakai wangian. Lelaki tak apa, wangian dia bau kuat. Sampai bau. Di wangian orang perempuan tak boleh bau kuat. Bersikit-sikit tu je. Kerana takut-takut mengundang fitnah. Orang nak bau, wanginya awet ni, awaknya zubillah ta'ala. Jangan buat macam tu. Ikut-ikut jadi apa-apa something yang tak elok pada kita, wa'azubillah. Boleh? Baik. Kemudian apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam buat wangian lagi ni, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berwangi-wangi menggunakan ghaliyah, jenis wangian campuran. Campur daripada apa? Campur daripada kasturi, ambar. Ambar ni kita panggil jenis-jenis wangian lah kita. Cendana dan minyak dan ataupun kasturi sahaja Nabi campur. Baginda juga mengasap dengan kayu ud. Kayu ud ni apa? Kayu gaharu. Jadi kalau kita ada tengok majlis-majlis Habib-Habib kan, dia berasap dengan kayu wangi, asap wangi itu antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kayu ud. Kena belilah. Tak tahu berapa ringgit, kena check berapa ringgit. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengasap dan menggunakan kapur barus. Kapur barus untuk mewangi-wangi kita. Kapur barus ni untuk apa? Minyak. Baik. Baginda akan memperbanyakkan minyak di rambut dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi mengurus diri depa. Mengurus Nabi berdiri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Minyak rambut elok, minyak janggut nampak elok dalam penampilan sallallahu alaihi wasallam. Tapi taklah selalu. Kata dia, baginda juga jarang meminyakkan rambutnya dan bercelak dengan bilangan witir. Nabi, kita kata minyak banyak. Banyakkan minyak semua, tapi taklah selalu sangat. Sampai tak ada kerja, duduk main dekat cermin sampai 2 jam. Tu tak ada kerja itu. Boleh? Dan Nabi SAW akan apa? Celak Nabi adalah sebelum tidur. Ya. Tapi celak ni ada setengah orang okey, ada setengah orang tak okey. Celak Nabi baginda menggunakan apa? Dia punya galian, dia panggil ismit. Galian dipanggil sebagai ismit. Warna keperang-perangan sikit ataupun warna macam kelabu-kelabu sikit lah. Ya. Dia akan pakai di sebelah mata 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Itu maksudnya witir. Boleh? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan disebutkan dalam hadis yang masyhur, pakailah ismit ketika bercelak, maka itu akan memperbaikkan mata. Boleh? Baik. Kemudian Nabi SAW kata dia menyukai untuk diutamakan bahagian kanan ketika menyikat rambut, memakai capal, bersuci dan segala hal ehwal baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau buat apa-apa, Nabi akan apa? Buat mula dengan tangan kanan, terutamanya benda-benda yang elok. Boleh? Dan kemudian juga Nabi melihat cermin. Nabi tengok cermin juga. Nabi tidak akan sekali meninggalkan botol minyak ketika dalam permusafirannya. Begitulah juga celak, cermin, sikat, gunting, kayu siwak, jarum dan juga benang. Ini benda-benda penting Nabi bawa kepada apa? Pemusafir. Baginda juga bercelak menggunakan ismit, sejenis galian berwarna hitam, dan terkadang baginda akan bercelak 3 kali di kanan, 2 kali di kiri. Terkadang baginda bercelak tak kala berpuasa. Kita habis sikit tajuk ni insya-Allah. Baginda akan bersuci pada malamnya sebanyak 3 kali sebelum tidur dan selepasnya, dan selepas bangun ketika berada di bekas air dan ketika keluar untuk menunaikan solat subuh. Ni bersuci adalah sunat yang sangat-sangat dituntut. Banyak bersuci akan bawa kepada mudah untuk kita mengucap syahadah ketika nak mati. Tu jangan duk main. Jadi kita banyak bersuci, duduk nak sembahyang suci, sebelum nak tidur suci, sebelum tu dia. Insya-Allah bawa keberkatan. Dan juga Nabi SAW berbekam.
Gurauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala alam ni insya-Allah kita sambung pada minggu yang berikutnya insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu-minggu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sekadar itu saja. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan. Sama-sama. Puan Nurul. Masih yang penting tengok sama-sama. Support insyaAllah. Assalamualaikum.